Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang Ustaz sayangi, yang Ustaz kasihi, yang Ustaz rindui? Pelajar tahun 6. Okey. Harap kamu berada dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okey? Baik. Jadi, hari ini kita akan belajar jagalah harta benda awam. Okey. Jagalah harta benda awam. Yang mana ini merupakan di bawah tajuk adab atau akhlak ya. Dan kita akan melihat pelajaran ini pada muka surat 189. Mana dia? Mana dia? Ni dia atas kepala ustaz. 189. Okey. Pada muka surat 189 ini kamu dapati inilah dia tajuknya, jagalah harta benda awam di dalam buku teks kamu. Okey? Baik, sekarang ni kamu tengok. Kat sini ada apa ni? Kat sini ada macam satu replika. Replika. Apa? Replika tentang apa ni? Replika yang menunjukkan tentang harta benda awam. Mari kita tengok sama-sama. Mari kita ujung sana. Ini apa ni? Ujung ni. Perhentian bas. Para perhanun hentaya nun perhentian bas. Okey, basin bas. Yang ni apa pula? Sekolah. Ni sekolah, nampak? Ni perhentian bas. Ni sekolah. Okey. Terus tengok di bawah dia pula. Pondok telefon. Pondok telefon. Okey, kamu tahu ke pondok telefon? Harap kamu tahulah pondok telefon tu apa ya. Jangan tak tahulah. Kamu kan sekarang ni ada telefon bimbit. Jadi, walaupun kamu ada telefon bimbit, tapi kamu tidak dibenarkan bawa telefon bimbit ke sekolah kan? Jadi, sebab itulah perlu juga pondok telefon untuk kegunaan ramai. Kadang-kadang pondok telefon itu ada dekat dalam kawasan sekolah. Tapi di sini digambarkan pondok telefon itu terletak di luar kawasan sekolah. Tapi tak mengapa. Itu sebagai satu harta benda awam juga kita lihat kat situ. Okey. Seterusnya kita tengok dekat sini masjid. Masjid pun harta benda awam juga. Dan seterusnya kita tengok dekat sini taman permainan. Nampak tak taman permainan? Nampak tak? Nampak tak? Itu dia taman permainan. Ada jongkang-jongkitnya, ada buayanya. Ada tamannya, ada tasiknya. Inilah yang dikatakan harta benda awam. Harta benda awam ni maksud dia orang gunakan dia untuk tujuan awam ataupun untuk tujuan ramai-ramai, bukan privacy. Privacy maksudnya saya seorang, personal, saya seorang saja boleh guna. Bukan macam tu. Dalam istilah awam tu maksudnya ramai akan guna. Contohnya tandas awam dengan tandas rumah kita. Tandas rumah kita, kita dengan keluarga kita je lah yang ada dalam rumah kita. Tapi tandas awam tu maksudnya semua orang boleh masuk tandas tu. Sebab tu kita kena jaga sama-sama. Jangan nanti ada yang tak flush pula ke. Janganlah macam tu, ya tak? Itulah yang dimaksudkan dengan awam. Jadi kita nak petik di sini tentang kepentingan kita menjaga harta benda awam itu. Okey, kalau kita tengok dari pantun yang telah ditulis di dalam kuteks ini. Harta awam milik bersama. Betul lah tu. Guna cermat, tidak membazir. Kalau berkaitan dengan elektrik ke, berkaitan dengan air, jangan kita membazir, ya tak? Hidup, hindari perbuatan vandalisme. Kamu tahu ke vandalisme tu apa? Vandalisme tu maksud dia orang yang suka merosakkan harta benda awam. Dan last sekali, bertimbang rasa, senyum terukir. Jadi kita kena bertimbang rasa. Sebab apa? Kita nak menggunakan harta benda awam ni, kita jangan gunakan kata kita seorang je yang guna. Sebab lepas ni ada orang belakang kita nak guna. Jadi kalau kita jadi orang belakang, kalau ada orang yang telah merosakkan harta benda awam tu, jadi macam mana dekat kita? Kita rasa macam mana? Kenapa saya nak guna telefon ni? Telefon rosak, nak telefon mak ayah saya, nak telefon atau wan saya, nak telefon nenek saya. Telefon dah rosak, macam mana? Saya kena tunggu sampai pukul 7 lah Ustaz. Jenuh lah macam begitu. Kan? Lepas tu kalau taman permainan pula, adik-adik kita ke, kita sekali ke, kan, nak main dekat taman permainan tu dah. Tengok, rosak pula. Ada yang rosak sampai boleh mencederakan budak lain ataupun mencederakan kita sendiri. Jongkang-jongkit yang patah. Tiba-tiba kita naik, jongkang-jongkit tu apa yang terjadi? Tertusuk.
jungkir-jungkir tu tertusuk besi dia dekat kita punya punggung. Nampak tak? Kan susahnya tu. Kan susah macam gitu. Itu sebab tu kita kena sama-sama menjaga dia. Sebab dia rosak tu, maksud dia kita kena tahu sama ada dia rosak sendiri ke ataupun ada orang yang merosakkannya. Itu yang mustahil tu terjadi begitu. Kenapa? Kerana kita jadi sifat vandalism. Okey, kita pergi pula pada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 190. Okey, dekat sini ada gambar apa ni? Oh, ini adalah adab terhadap benda awam. Dia ada adabnya rupanya. Adab terhadap benda awam. Dia ada adab-adab dia. Macam mana kita nak beradab dengan harta benda awam ni? Okey, yang pertama kita tengok. Yang pertama, nampak tak? Menggunakan harta awam dengan cermat. Kita kena guna dengan cermat, jangan guna dengan kasar. Gedom, letakkan dalam telefon. Ketak. Dia buat begitu pula, ya. Sanggup dia buat macam tu, ya. Kalau di rumah dia kena marah dengan maknya lah. Tapi sebab apa dia sanggup buat macam tu? Dia kata, biarlah, bukan harta benda aku. Jangan gitu. Rosaklah harta benda awam. Nanti orang lain nak guna apa cerita? Okey, baik. Kita tengok nombor 2 pula. Mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ni contoh ni, tak silap ustaz lah. Ini contoh anak muda, anak perempuan ni. Anak perempuan ni kita bagi nama dia Minah. Tak? Minah ni sedang membaca buku di perpustakaan awam. Dia ada perpustakaan. Perpustakaan awam. Jadi, perpustakaan sekolah baik kan. Kalau kita tengok, kita jangan sepah-sepahkan buku tu. Kita letakkan di tempat yang betul kan semula. Dan kita ikut peraturan dia. Kalau peraturan dia adalah peraturan tolong senyap, ya. Jadi kita senyap lah. Jangan kita buat bising. Sebab apa nanti ada orang lain nak membaca pula, kita yang mengganggu pula. Kita jadi pengganggu, tak? Itu ada adab dia. Sebab kita ni nak guna bersama tempat tu, iaitu perpustakaan. Kalaulah kita ni kaya, tak apalah, ada perpustakaan sendiri, kita beli semua buku sendiri. Tapi tak boleh. Sebab itulah kita kena berkongsi. Gitu. Okey, baik. Kita tengok lagi adab terhadap harta benda awam. Bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Nampak tak? Ni gambar ni. Nampak tak gambar ni? Gambar apa? Gambar ni sebenarnya ni tempat parking kereta. Tapi dia pergi parking basikal. Apa cerita? Dia pergi parking basikal dekat sini. Jadi, tak molek lah sebab apa? Pakcik ni dia tengah naik kereta, dia nak parking kereta. Jadi, basikal ni kalau boleh parking lah dekat tepi-tepi sikit. Sebab kecil aja kan basikal ni, kereta lagi besar. Jadi kita kena bertimbang rasa dengan pengguna lain. Bukan kita nak agung-agungkan pengguna kereta tu, tetapi kereta tu kalau ayah kita macam mana? Kalau pakcik kita macam mana? Kalau adik-beradik kita macam mana? Kita rasa marah tak? Marahlah, apalah basikal kat sini. Kan? Lepas tu kita pun nak membebel, lepas tu kita pun nak mulalah. Nak bertengkar. Lepas bertengkar bergaduh. Lepas tu mulalah kita berperang. Nak ke kita macam tu? Tak. Okey, kita tengok yang seterusnya. Bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Okey, dia tunjuk kat sini ada seorang pelajar ni sedang membalut buku dia. Mungkin buku ni adalah buku teks ataupun buku yang dia pinjam daripada perpustakaan. Jadi, dia sendiri balut. Bukan mungkin buku teks lah. Dia kena kembalikan balik. Dia balut. Lepas tu apa yang dia buat? Dia gamkan kalau rosak. Dia bertanggungjawab kalau rosak di tangan dia. Jangan dia buat senyap je. Jangan gitu. Bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Dan yang kelima, tidak membazir. Nampak tak? Dia kata, kita tak boleh gunakan air tu buka sampai habis. Nanti air tu keluar mencurah-curah. Jadi, buat apa kita nak guna banyak sedangkan kita nak guna hanya sedikit saja untuk mengambil wuduk. Kan? Hatta kita nak mengambil wuduk pun, kita kena kira-kira juga. Kenapa? Nanti air membazir. Gitu. Ya. Okey. Jadi, setakat itu dulu ceramah kita, video kita pada kali ini yang telah membentangkan tentang apakah nama-nama ataupun kita cakap sebagai fungsi-fungsi tempat awam ini dan bagaimana kita nak
beradab dengan harta benda awam. Okey? Nanti kita jumpa lagi pada siri yang kedua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.